Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Edisi khas Parlimen 26 Ogos 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan laporan dengan keputusan Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Insolvensi Pindaan 2020 bagi membina nilai ambang hutang minimum bagi mengemukakan petisyen kebangkrapan sebagai tindakan yang baik, murni dan tepat pada masanya. RUU bertujuan meminda Akta Insolvensi 1967 Akta 360 itu membolehkan nilai ambang hutang dinaikkan daripada RM50,000 kepada RM100,000. Tampil menyokong pindaan RUU berkenaan, Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim yang yakin ianya sangat membantu khususnya kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang terkesan teruk akibat penutupan perniagaan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP akibat penularan wabak COVID-19. Tanpa kenaikan kadar kebangkrapan ini, maka akan menjadi tinggilah jumlah mereka yang mengalami kebangkrapan akibat perniagaan yang tidak mendapat untung, sedangkan kos operasi dan gaji pekerja juga masih perlu dibayar. Dengan kenaikan kadar daripada RM50,000 kepada RM100,000 akan memberikan peluang kepada peniaga-peniaga ini untuk masih layak memohon bantuan kewangan daripada bank-bank. Kita tidak mahu peniaga-peniaga ini beralih kepada peminjam-peminjam wang yang haram atau alung hanya kerana mereka tidak layak memohon bantuan kewangan daripada bank. Dalam sesi perbahasan RUU berkenaan di Dewan Rakyat semalam, Datuk Seri Hajah Rohani berkata, peniaga-peniaga kecil dan sederhana perlu menjalankan perniagaan mereka untuk membantu mengukuhkan ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, dengan pindaan ini, kita akan dinampakkan sebagai sebuah kerajaan yang membantu mereka yang bankrupt menguruskan semula kewangan, mengurangkan kes bankrupt dan nampak lebih responsif dengan masalah yang mereka hadapi. Saya juga sangat bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat daripada Baling yang mencadangkan supaya kita mewujudkan sebuah jawatankuasa, tak tahulah apa nama jawatankuasa ini, pengampunan ke penilaian semula, untuk kita memberi ruang kepada mereka ini untuk menjadi lebih ringan bebanan mereka, khususnya Tuan Yang di-Pertua yang berumur 60 tahun ke atas. Beralih ke laporan berikutnya, didikan dan sikap bertanggungjawab perlu diterapkan dalam masyarakat sebagai jalan membendung masalah pemandu mabuk. Dalam hal tersebut, prinsip kita jaga kita wajar dipraktikkan dalam masyarakat untuk memastikan keselamatan semua pihak dan bukan sahaja individu yang mengambil alkohol, menurut Ahli Parlimen Sibuti Luka Nisman Awang Saudi. Beliau memberi contoh di Sarawak di mana masyarakat berbilang kaumnya saling bertanggungjawab menasihati mereka yang mabuk untuk tidak membandu bagi mengelak berlakunya kemalangan. Kalau kita lihat di dalam konteks negeri Sarawak, di negeri Sarawak, di dalam kebudayaan perayaan masyarakat negeri Sarawak, sudah pasti ada aktiviti untuk mengambil alkohol. Sebagai contoh, semasa musim gawai. Walaupun demikian, saya membesar di dalam kehidupan pelbagai budaya. Apabila kita pergi ke rumah panjang ketika gawai, walaupun saya sebagai seorang Muslim tidak mengambil alkohol, tetapi kita sentiasa beringat, sentiasa terbuka. Sebagai pemimpin, apabila kita memulakan majlis, kita katakan sekiranya udah mabuk, tinduk. Maksudnya dengan izin. Kalau dah mabuk tu tidur saja. Jangan pergi ke mana-mana. Inilah satu prinsip yang diguna pakai daripada golongan muda sehingga tua. Itulah nasihat yang kami gunakan ketika mengambil alkohol. Semasa membahas rang undang-undang pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 di Dewan Rakyat hari ini, Luka Nisman juga bersetuju RUU berkenaan bukan untuk menyekat penjualan alkohol tetapi sebagai usaha membendung masalah pemandu mabuk.
Dan juga tidak semestinya undang-undang ini diwujudkan menyekat penjualan alkohol. Dan juga saya setuju dengan pandangan Arau, Kuala Kedah dan rakan-rakan yang lain daripada Ledang supaya penjualan alkohol ini haruslah diletakkan satu limitation masa penjualan alkohol ini. Dan juga penguatkuasaan sangat penting di mana pengaliran masuk alkohol ataupun penjualan arak haram ini haruslah dikawal. Maka untuk membantras ataupun menyelesaikan masalah pemanduan mabuk ini haruslah merentas kementerian. Kita perlu ada pelaksanaan yang betul. Berikut antara intipati celahan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini berkenaan isu kesalahan pemanduan di atas jalan raya termasuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol di dalam rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020. Katanya di Malaysia terdapat pelbagai undang-undang yang ditetapkan, namun kurangnya pelaburan dalam usaha mengekang masalah tersebut daripada berlaku. Negara lain, dia orang ada berlabur macam itu penguatkuasa punya kereta, polis ke, JPJ ke apa, semua ada pasang CCTV. Kalau kita undang-undang saja yang ada, tender macam-macam, kalau tender lagi berat, dia lagi senang. Kenapa kita tidak mau berlabur? We must have a proper implementation. Sehubungan itu berharap agar pihak Kementerian Pengangkutan mengambil serius atas pandangan itu. Jelasnya ia sedikit sebanyak dapat membantu memudahkan lagi pengurusan pelaksanaan denda terhadap pesalah dengan adanya peralatan yang lengkap dari pihak penguatkuasa. Masih dengan laporan RUU Pengangkutan Jalan. Slogan Pandu Cermat Jiwa Selamat, ingatlah orang yang tersayang, cukup menggambarkan betapa pentingnya untuk memandu secara berhemah demi orang yang tersayang. Berikut menurut Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong ketika membahaskan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 berkaitan dengan kesalahan pemanduan di atas jalan raya termasuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol di dalam rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 di persidangan Dewan Rakyat hari ini. Cadangnya, Kementerian Pengangkutan mengadakan satu kempen kesedaran sebagai contoh Hari Tanpa Alkohol bagi menghindar pemandu mabuk. Jika Kementerian Kesihatan sudah berjaya dengan kempen tidak boleh merokok di tempat awam, saya mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan mengadakan satu kempen tentang bahayanya memandu ketika mabuk dan akibat kepada kesihatan. Mungkin boleh dicadangkan Hari Tanpa Alkohol yang dipertua dan mengenakan kompaun kepada pesalah yang melanggar kempen itu. Mengulas lanjut mengenai cadangan itu, beliau sendiri katanya sentiasa memberikan kesedaran kepada penduduk di kawasannya agar mengawal pengambilan alkohol terutama ketika perayaan maupun majlis keramaian. Selain itu, dengan adanya medium publicity, beliau yakin pelaksanaan kempen kesedaran tersebut dapat dibuat secara menyeluruh, lebih-lebih lagi menerusi radio yang merupakan medium komunikasi paling efektif di kawasan pedalaman. Saya juga mencadangkan agar masukkan kempen kesedaran ini melalui table test bagi individu yang ingin mengambilkan lesen memandu di pusat memandu yang betul. Ini kita jadikan sebagai suatu kepastian untuk lulus mendapat lesen L yang betul. Justru beliau menegaskan agar keperluan RUU berkenaan dapat disegerakan demi kesejahteraan bersama. Laporan seterusnya, prihatin dengan masalah kesesakan lalu lintas yang serius di Bintulu disebabkan kepesatan pembangunan. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing tampil membangkitkan isu berkenaan di persidangan Dewan Rakyat semalam. Di samping mengambil maklum perancangan kerajaan untuk melebarkan jalan raya persekutuan di kawasan tersebut. Mengenai jalan di Bintulu, banyak tempat kita sepatutnya melebarkan jalan raya, macam di Jalan Kidurung, Jalan Bintulu ke Samalaju, Kosorok semua. Kita kementerian adakah
cadangan untuk melihat taraf. Contoh tadi sebut dua jalan-jalan Kidurung sama Coastal Road daripada Pinturu ke Samalaju. Menjawab pertanyaan lisan beliau, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Edin Shazli Syed berkata, semua pelaksanaan projek termasuk keperluan untuk pembinaan di kawasan tersebut akan dibuat secara berperingkat tertakluk kepada peruntukan yang diberikan oleh ejen pusat. Pihak kerajaan sentiasa mempertimbangkan dan mengambil berat keadaan-keadaan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Walau bagaimanapun, saya percaya keperluan untuk membina ataupun melaksanakan projek-projek itu adalah tertakluk kepada keutamaan dan keperluan setiap projek yang akan dibuat di kawasan tersebut secara berperingkat. Jelasnya Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak bertanggungjawab untuk menyelenggara jalan menggunakan peruntukan Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia (MARIS) yang disalurkan oleh Kementerian Kewangan secara terus kepada kerajaan negeri. Untuk makluman tambahnya, pihak kementerian juga telah mengangkat beberapa projek untuk dilaksanakan di kawasan Bintulu semasa rancangan Malaysia ke-11 RMK-11, iaitu membina flyover di Jalan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On, diikuti cadangan permohonan projek baru di dalam RMK ke-12 di bawah kategori program penggantian jambatan. Masalah kewangan menjadi punca kepada peningkatan kes keganasan rumah tangga sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, menurutnya berdasarkan statistik dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM, kebanyakan kes keganasan adalah membabitkan suri rumah. Statistik yang dikeluarkan 918 kes pada 1 Januari hingga 17 Mac 2020 dan 1000 kes ini dikeluarkan oleh pihak PDRM dan 1986 kes pada 18 Mac hingga 20 hari bulan Ogos 2020. Ini yang dikeluarkan oleh PDRM. Jadi kita dapati di antara punca masalah yang berlaku musim PKP ini, di antara masalah besar ialah kerana masalah kewangan, dan kalau tengok di antara punca keganasan yang berlaku sebelum PKP adalah perselisihan keluarga. Datuk Siti Zailah menjelaskan demikian pada sidang Dewan Rakyat hari ini sebagai menjawab pertanyaan tambahan Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim, mengenai peningkatan jumlah panggilan dan juga aduan yang diterima oleh talian kasih sepanjang tempoh PKP. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.